Untuk program-program perdana dengan segala hormatnya dipersilakan. Ada apa-apa orang Laguna. Alhamdulillah. Di pada malam ini Masjid Al-Bushra pada dia ada mabuk kat belakang tu. Tak boleh orang mana. Jadi pada malam ini saya mengambil kesempatan nak mengucapkan tahniah kepada Masjid Andalusia Laguna Merbuk atas sambutan karnival pada minggu ini, sepanjang 2 hari ini, sepenuh 10 tahun Masjid Andalusia Laguna Merbuk. Jadi pada malam ini tadi kita dah dengar tadi daripada Tuan Nadir An-Nuri perkongsian tentang saudara kita, apa yang berlaku, kegemilangan yang berlaku di Gaza. Dan insyaAllah sekarang kita bersama-sama dengan ahli panel yang tidak asing lagi di tanah air kita. Dan kemudian ahli panel kita yang kedua yang juga tidak asing bagi kita semua, iaitu Ustaz Haslin Baharin ataupun dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood Babak Zan. Saya Alhamdulillah. Ada orang ni duduk atas mic pasal apa? Okey. Oh, mic pelan ni. Hello. Ejah sikit Maula. Maula jangan kasih kecewa Maula. Jangan pelan, tengok jauh ni pun pelan lah. Sebab takkanlah ni yang memegang di sebelah utara ni Maula. Hello. Okey. Hello. Maula jangan buat lagi. Mana Maula? Malu kau orang. Maula nama orang ke? Dah syarikat ni yang PA system ni. Dahsyat depa. Madak pun lepa, Hak Laguna pun lepa, Masjid Bushra pun lepa sapu be. Masyur. Jadi pada malam ini kita adakan forum perdana bersama dengan ahli panel yang hebat pada malam ini untuk kita bicarakan satu perkara yang agak penting yang kita semua tidak boleh terlepas daripadanya, iaitulah berkaitan dengan media sosial. Tetapi kita nak bawa satu pendekatan. Bagaimana penggunaan media sosial itu kalau kita guna ke arah yang lebih baik, kita menggunakan ke arah yang boleh memberi manfaat, maka itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi bagaimana pula kesannya sekiranya kita menggunakan media sosial yang ada ke tangan kita. Sekarang ni tak boleh terlepas dah. Anak-anak kita ada telefon seorang satu. Kalau selalu orang dah sebut kata apa, sekarang zaman orang banyak tengok telefon daripada tengok Quran. Jadi kita perlu menggunakan kaedah masing-masing. Macam mana cara Ustaz Abdul Khairi, cara dia. Cara Ustaz Asli menggunakan suara dia. Saya menggunakan kaedah dan juga cara saya sendiri. Sebab kalau boleh tengok baliklah, saya mula masuk TikTok tahun 2020 bulan 7 kalau tak silap. Bulan 7 2020 buatlah video duduk dalam kereta saya. Buat berkongsi kaedah kaedah ni, cara-cara menjadi isteri solehah, cara menjadi suami yang soleh yang baik. Kongsi duduk dalam kereta dengan pakai mask semua masa tu. Haram seorang pun tak like. Tak ada siapa nak like. Last sekali ada trending keluar. Ada benda trending hak lompat tu. Kita apa tunggu apa lagi, pacak kereta depan masjid, kita lompat. Lompat tu boleh 58,000 like. 10,000 follower dapat hari tu. Alhamdulillah. Kaedah orang nak macam tu, bukan nak suruh lompat lagi jenuh Tok Imam kali, Syekh Burhan lompat kali lagi mampu kan. Itu kaedah yang kita guna untuk menarik minat anak-anak muda kita. Semua suka kepada kita. Macam mana cara kita menyampaikan dakwah itu sendiri. Baik. Jadi dalam kaedah kita menggunakan media sosial dan sebagainya untuk berdakwah, kita tidak akan terlepas daripada adab dan juga peraturan. Dia sana takkan terlepas daripada adab dan juga peraturan. Dan itulah di antara nilai yang ditekankan oleh agama Islam kepada kita, supaya kita sentiasa menjaga adab dan juga peraturan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tanya kepada Ustaz, bagaimana pula adab dan peraturan ketika mana kita menggunakan media sosial? Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung cerai. Tak, depa jawab cerai. Salah bagi salah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih
adinda kami Ustaz Firdaus Firabi, kekanda kami Ustaz Abdul Khairi, tentunya kepada barisan tetamu-tetamu jemputan, datuk-datuk, datin-datin, khususnya pihak pengurusan pentadbiran Masjid Andalusia Laguna Merebuk, dan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya bagi salah ni biar dia cakap dulu, sebab dia sebagai the door opener dari konsep penyampaian dia, cara dia, supaya kita tak ada keruan sangat. Kalau bagi orang lain mungkin dia slow sikit, salah dia jerkah, itu kelebihan dia. Memang ada orang marah. Dia ada seorang ustaz tu, dia pun dah hilang dah pada pandangan media. Saya minta seolah ganti saya di Taman Tasik Taiping. Saya tersilap ambil jadual, satu saya ambil sendiri, satu yang hak jaga jadual ambil, jadi dia bertimpa pindan. Saya ambil seolah masa tu dia tak buat terkenal macam sekarang ni, orang tak kenal langsung dia tu. Tengok muka macam muka siam, jadi orang tengok tak apa dah ni. Lepas tu apa nama ni, saya ambil dia tanya dia kalau dia dalam depan rumah Allah, kalau dia bohong saya kan. Dia dulu kena buang duk Pulau Ketam tu. Dia jenis cikgu jahat. Dia ngajak duk berlawan orang. Jadi dia kena tendang pergi Pulau Ketam, pisah dengan bini dia. Bukan cerai lah, maksud dia bini kat Lebuk Meriam, dia kena pergi sana. Tengok dia duduk Pulau Ketam. Pulau Ketam ni bukan ada orang Melayu sangat pun. Pulau Indah Melayu ramai lagi. Hak Pulau Ketam tu, nama Ketam sengit semua. Dia kata aku naik, aku tengok apa nama ni jalan tar, aku nampak cerah semua. Makna dia mata pun dah jadi biru dah. Hak hitam jadi cerah semua. Tuan-tuan nampak tiang elektrik semua nampak macam orang. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita tahu sahabat-sahabat ni yang jenis macam ramai, bukan dia seorang, ramai dah yang kena macam-macam ni. Jadi kita tolong mana patut bagi sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah kami sampai sekarang, saya rasa saya pun lidah saya tak pernah komen tentang dia. Mungkin beberapa perkara yang komen tu mungkin dari sudut peribadi, bukan penyampaian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, mana ada orang yang akan puas hati dengan apa yang kita buat. Betul tak beda Ni pun sama dengan dia muda lagi, muda sangat, bukan lagi muda sangat pada saya, insyaAllah kami 54, insyaAllah 55. Jadi dalam bab-bab ini, para da'i, para du'at, para penceramah, saya nak sebut pendakwah pun saya tak tergamak, sebab saya rasa saya penceramah. Sebab saya tak pernah berdakwah depan orang kafir. Dakwah ni seru semua orang. Tapi setakat ni saya ceramah untuk Melayu je kebanyakan. Kecuali Sabah Sarawak dengan Iban Kristian tu, insyaAllah besok saya dengan Datuk di Sabah 4 hari dengan Kundasang untuk bagi flight ke Penang ke KK. Tadi pun saya baru balik daripada Terengganu 2 hari. Kami saya gelar saya ni penceramah. Saya tak berani sebut saya dah pendakwah, sebab yang pendakwah ni macam sahabat-sahabat kita non-Muslim, Datuk Kamuddin Abdullah yang di Penang, dia memang berani dakwah. Dia bagi pamphlet dia kepada orang Argentina, Brazil. Lepas tu dia orang balik fikir, dia masuk Islam di sana. Saya belum sampai peringkat, kecuali kita berceramah ni pendakwah umumnya ialah ada anak-anak muda kerja kerajaan free hair, tak tahu Arab ini pengakuan dia orang, punca ustaz lah saya berpakaian macam ni bla bla. Jadi alhamdulillah sebab kita pegang penceramah. Namun saya setuju hendak bersaing soal sebut tadi. Ilmu kalau tak ada jangan nak cakap besar lah. Yang ni kadang-kadang artis hijrah bila naik sepentas dengan kita, yang seorang tu dah meninggal dah, 2 orang. Dia naik, dia kata saya dulu apa tak buat. Tapi saya ingat lagi dekat Bukit Kota Raja di mana Meru, Ipoh. Dia kata saya ni babi saya pernah makan. Kalau malam raya ni dengan perempuan. Saya fikir balik, orang kalau dah berhijrah haram cerita dosa yang besar. Kalau cerita zina, patut dia kena hukum hudud balik atas dia, sebab dia mengaku. Dia kata nasihat gini lah wahai para artis nak hijrah. Sebab apa cakap ini? Sebab dia tak ada ilmu. Terang-terang seorang tu bina badan. Saya ingat lagi, dia terperkenal dia pun sekarang dah senyap dah, dia kahwin dengan seorang Dr. Pakar di Kelantan. Orangnya drastik berubah, alhamdulillah ya, bagus dia. Tapi hak lain ada cerita tentang kejahatan dia. Dia kata bulan puasa saya minum arak. Saya puasa tapi buka puasa dengan arak. Dia ni kata saya dalam tidur tu, bahasa saya ialah, kata dia,
tidur bertilamkan duit. Sehari bila dapat 70,000, memang duit banyak, jenuh. Tapi bila saya hijrah, duit saya hilang. Ini cabaran dan ujian Allah pada saya. Saya tegur dia, bang, tak boleh cerita benda-benda yang dosa besar. Kita ingat Nabi pun sebut, ada orang dia buat maksiat malam, Allah sembunyi maksiat dia, tapi besok dia seronok cerita kat orang, ini orang yang Allah paling pelik, aku sembunyi jahat dia cerita kat orang. Lagilah dia kata dia habis hijrah, kemudian dia cerita kat orang. Jadi dalam bab-bab ini kita kena pegang, kerana tidak ada ilmu ni amat penting. Minta maaf cakap, ilmu ni amat-amat penting. Sebab itu dalam bahasa mudah, saya bila belajar di sekolah menengah Pokok Senar dulu dengan Gajah Mati 11 tahun di Pokok Senar Kedah, jadi saya ada naluri minat untuk belajar pondok. Naluri itu ada. Tapi my grandmother, tok saya, dia orang miskin. Lepas tu dia tak bagi saya mengaji di sekolah Radatul Ulum sekarang ni, Batak Mahmud, Cawangan Langgak. Sebab yuran dia mahal 120. Waktu tu tok saya ni kerja duk beruih baju rumah orang ya. Sebulan dapat RM30. Itu pun nak lepas saya mengaji, dan juga nak lepas saya bayar RM7 dekat Pak Lang Syahari kaki kuda dengan Mak Lang Sadun bini dia mengajak yang mencelekkan butanya tentang Al-Quran. Itu je. Tapi naluri itu mari. Dan alhamdulillah saya cuba selongkar tempat mana yang boleh kata mengurangkan bajet. Lalu saya pergi kepada dakwah Jeram di Kuala Selangor. Dan sana kita buat kursus 4 bulan untuk SPM dan 40 hari untuk lepasan SPM dan 4 bulan. Dan alhamdulillah ada seorang 10 orang kaya, Tuan Haji Muhammad Azmi Cik D. Kalau tuan-tuan pergi kat Taman Kompleks, saya pakai motor yang besar tu, namanya Mecinda Motor. Dan adik angkat saya lah, dan dengan Pak Su tu adik bongsu pada ayah angkat yang tajam dari Pakistan. Dan mereka ni dah tengok berjaya hari ni, ada 6-7 lot. Kalau kita pakai motor besar, nak beli motor ni aksesori, termasuk timbalan Perdana Menteri sekarang, termasuk Saudara pun kena lepak cari barang, duduk dekat Mecinda Motor bersama Datuk Hafiz bin Muhammad. Itu hafaz Quran 30 juzuk pakar. Tapi style dia lah, dia tak nampak macam ustaz, dia tak nak mengajar. Cuma bila Quran, bulan puasa jadi imam, pakar alhamdulillah. Dan dia ada ilmu, cuma dia tak beri minat dengan cara yang kami duduk macam ni. Ustaz, Abang Selin, Hafiz tak minat lah dengan ni, Hafiz nak buat cara Hafiz. Pulanglah, tapi ingat jagalah batasan. You are Hafiz Quran, akhlak kena jaga. Sebab ilmu ni, kalau akhlak tak jaga, orang hilang respect. Ini contoh dia. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan, orang tanya dekat saya, sebab tajuk kita ni tentang dakwah media sosial kan, jadi setahu saya lah. Orang tanya saya ingat lagi masa tu dekat Menara Telekom Bukit Nanas Kuala Lumpur, sebab ada program Metro, berita minggu. Besok tu hari Ahad, keluar muka saya depan tu, dia tulis artis popular minggu ini. Saya ingat saya pakai baju Nehru dengan seluar. Yalah, tak pakai seluar pelik pula. Dia kata gini kat saya, kami tengok dari YouTube, tengok dalam TV ustaz sebagainya, cara ustaz ni berbeza dengan orang lain. Apa matlamat ustaz? Ustaz suka menyanyi. Sebenarnya saya bukan boleh bahasa Urdu pun. Yang menggelarkan Hindustan ni orang Masjid Kapitan Keling. Saya ingat lagi, dia orang tulis dalam Facebook, Ustaz Aslin aka Ustaz ala Hindustan. Panjang sangat, dah jadi Ustaz Bollywood. Dan pihak Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pernah panggil saya dan beberapa ustaz selebriti yang lain soal tentang kenapa entah letak Aslin Bollywood. Saya kata, ayahanda Datuk Seri Tan Sri, demi Allah saya tak pernah nak melabelkan Bollywood ke Playwood ke Tamilwood tak. Tapi orang yang letak gelar saya, baru seorang ustazah perempuan, dia penulis buku. Dia kata apa? Ayahanda sekalian, kenapa kalut dengan Bollywood pada Ustaz Aslin? Saya sebut nama semua kenal lah. Kenapa kalut sangat dengan Bollywood pada Ustaz Aslin? Saya tak pernah nampak dalam sekian-sekian tulisan hot dog, hamburger tak dibenarkan digunakan dekat kedai-kedai burger. Sedangkan hot dog tu anjing gila, anjing panas. Hamburger tu burger babi. Ada tak? Semua senyap tapi mulut. Kalau dia main kuliah, slow je. Yang mana ya kita adalah ya Islam ya. Tapi bila dia naik suara, rupanya jadi menjantan. Nampak tak? Lepas tu dia kata, ustaz ada skandal apa di Fahang ni? Saya memang bukan tak apa suka pada peribadi dia, tapi penyampaian tu laser sikit. Saya pun tak berminat jenis macam tu. Walaupun kita pun kerah. Tapi nak cerita apa dia, bila reporter tanya, wartawan tanya, dekat saya ingat lagi,
posting gambar keping. Kita jenis tak boleh ambil gambar senyum payah. Kemudian saya kata, saya niat saya begini, saya nak jadikan dakwah saya ini sebagai salah satu daripada Islamic entertainment. Walaupun ada orang pertikaikan tentang dakwah nak buat macam hiburan, tak apa, itu hak dia, kita raih dia. Sebab tu kita tak perlu komen orang. Saya sebut ni, insya-Allah. Saya kata saya berhasrat untuk jadikan ceramah ini penyampaian mana macam Islamic entertainment, maksud daripada macam hiburan Islam. Sebab tu saya lebih kepada dalam bahasa mengiramakan bahasa-bahasa Melayu ni, terjemahan hadis dalam bentuk gurindam dan irama Melayu. Contoh dia saya buat, Quran tak buat, hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khaira. Bunyi macam mana? Macam Hindustan kan? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha fasfar wa li diniha fasfar bidzatid din taribat yadaka. Saya rasa bukan tadi kita dia sombong 1.5 million, tapi saya kena sombong lah. Tapi saya rasa saya boleh buat dengan Tuhan bagi saya suara. Salah ke? Salah ke orang lagu nak? Tak, hampa kata tak salah, tapi ada orang lain kata tak betul. Dia maki saya seorang ustaz. Senang aja. Saya nak ajar cara dia, sebab kita ada peraturan dan adab. Berarti saya tak pernah bila orang komen dia, ni komen tu, orang tu sebelah tu, dia kata apa-apa, saya diam. Dia kata kau komen-komen dia, follower dia pun 1 juta lebih. Sebab hari ni kita kena baik, kena faham, hari ni orang minat kepada entertainment, hiburan. Betul tak tidak? Kau tengok makcik yang faham tu, Assalamualaikum, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. 1 juta. Haram betul, aku ceramah 15,000 kan. Sebab orang, dia, manusia ni dipikir benda di luar kotak pemikiran, pelik. Sebab tu dalam Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok, sebenarnya rezeki. Maka dalam bab-bab ini, dia kena guna sehabis peluang, ruang yang dibenarkan hari ini untuk menyampaikan mesej. Qul haqqa walau kana murra, cakaplah benda tu betul walaupun pahit. Pahit ni pada kita dan pahit pada pandangan orang terhadap kita. Ni lari tergedik-gedik macam belancah. Macam mana tak tu? Okey. Itu tagline dia. Pada aku tak ada apa benda, tapi pada hampa terbaik. Meloncat, bawa mak ayam terkejut. Tuan-tuan, tapi dia terkenal, rezeki dia. Kita kena faham. Lepas tu bila cakap, orang kata apa? Ustaz, orang kata apa Ustaz? Jalan, satu cara Ustaz. Dia, saya ingat dia seorang besar dah meninggal dah. Dia panggil press conference, masuk utusan Malaysia muka depan. Ghafarallahu lah, saya tak cik hati dengan dia. Waktu itu saya sedang menggantikan Allahyarham Datuk Seri Bentara Tok Guru Aziz berceramah di dataran Tok Guru hari Jumaat. Tok Guru sakit, betul saya di sana, malam dia minta ganti. Sebelum saya turun daripada tu rumah kondo tu, ada orang korporat lah, dia pakai Ferrari tu, dia ada beli untuk mak dia. Mak dia tu duduk jauh, tapi beli untuk mak dia, dengar di atas. Saya pun minum pagi tu, saya turun. Reporter telefon, apa dia? Ada seorang hebat dalam Malaysia ini, sebut nama saya, Ustaz Bollywood dan juga termasuk Datuk Kazim. Daripada pagi sampai petang. Dan dia ni memang hebat lah. Demi Allah saya tak kecil hati lah. Tapi cara buat tu agak tidak, pada saya lah, tidak tak patut. Saya jawab balik, saya menghormati pandangan beliau sebab dia adalah ayahanda saya. Cuma saya rasa terkilan, kenapa tak panggil saya
untuk berbincang terlebih sebelum dipanggil press conference. Dan Datuk Kazim kos 40 minit tadi saya. Nangis dia. Anak tak sangka. Sebab tu tuan-tuan, saya rasa saya tak pernah condemn ni Firdaus Salah cara dia orang buat. Itu Tuhan bagi anugerah. Ni kalau sedekah tak keluar habis geram-geram ni, tuan-tuan. Tapi Allah bagi kat saya cara macam ni. Tak payahlah nak curi idea dia orang. Dia orang buat lagu dia tak lagi. Ni dia orang ni tak boleh. Dia ni takut hujan turun. Tuan-tuan, saya boleh bagi. Tapi ingat, saya pula haram sombong dengan kelebihan Tuhan bagi kat saya. Dan dia orang pun tak boleh sombong dengan follower dia banyak. Saya tak banyak pun 300,000. Tapi salah lawak dia sombong dia memang menyakat Ustaz Firdaus ni. Nak beritahu kita, sebab tu sahabat-sahabat sekalian, dalam kehidupan kita ni, khalifah tanggungjawab ialah menyampaikan, menyebarkan. Kita semua ni pendakwah salah. Sepaling-paling teruk, sepaling-paling ringan berdakwah untuk pasangan dan anak-anak. Betul atau tidak? Jangan harap kita orang semua. Lepas tu kena ingat, ada orang anak ketegak nak mampu. Mak cakap apa dia lawan, pak cakap apa dia lawan. Dia lari pergi masjid, jumpa Ustaz Firdaus. Hanya tak ada rumah, kalau tidur main tidur ni. Dah geram mak ayah saya. Ustaz boleh tak apa? Tak boleh macam tu. Teruk ayah hang tu, ayah hang oi. Dia boleh dengar kata Ustaz Firdaus daripada dengar kata mak bapak dia. Salah ke? Sebab tu mak bapak kena terima benda macam ni. Because every manusia ni ada kelemahan. Betul atau tidak? Penyampaian berbeza-beza. Ini contoh. Sebab tu saya beritahu dalam bab-bab ni sahabat-sahabat sekalian, dalam Islam dia ada guideline. Dalam Islam ada law. Dia ada syariat bil, ada jalan hidup. Islam is our way of life. Jelas Islam itu ialah agama yang penuh dan cukup dan perfect dengan peraturan. Pernah dengar Firaun? Pernah dengar Firaun tak? Siapa yang ditugaskan oleh Allah untuk berjumpa Firaun? Siapa dia? Dua orang Nabi. Nabi Musa dengan Nabi Wahab. Nabi itu ANW. Nabi Musa dengan Nabi apa? Harun. Nabi Musa dia Rasul, tapi masalah dia penyampaian dia gagap. Maksud cakapan dia, ya Rab, boleh tak lantik adik aku, saudara aku ni jadi speaker? Caya. Dia bagi apa? Wan sam. Nak menganak wan sam. Nak. Tak boleh Ustaz payah. Tuan-tuan, sampai Allah ajak, hello dengar ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cuba tuan perhati, para pendakwah di mukadimah mesti baca surah tu, ayat tu. Ni, lidah ni biar bercakap bukan cakap fasih, mudah orang faham kita bercakap. Batu mai Kedah cakap cara Kedah. Pi belah baliku dia kata haram tu tak nak buat apa dia tak mohon betul. Tu cara baling. Pi belah Kubang Kenyang nak ka belah-belah Pedu ni. Aku tak tahu nak buat datang pa ni. Kopi pa ni. Sedap sungguh datang Kedah tu. Tu cara Kubang Kenyang nak nombor Pedu ke Pemuatan. Pi belah baling. Dia kata, datang lagi kita ni kena Islam tu gini lah. Dia buat bodoh, dia tak mayang buat datang apa. Pergi Kelantan semalam, 2 malam Terengganu, UMT dengan Padang Medin. Ganu. Duk kita, hak Yahudi, bila mula ngandung, retina dengan ngandung, dia kena makan wah kemeng. Orang Terengganu gelak sebab kita aja. Tapi dia nampak buah kurma, tak faham. Buah kemeng. Dia buat menden natang. Nampak tak? Sebab apa? Rabbi syrah li sadri
Dalam ceramah hampa ingat senang ke nak cakap ceramah macam ni? Kalau Tuhan tak tolong kami, terangkan hati kami. Yang mana ya kita ya saya rasa apa? Rasa Wahab. Dia tak tahu apa cakap. Kak maklum. Maklum. Saya masuk pertandingan syarahan sekolah di sekolah Jabi, ingat lagi. Syarah agama 7 minit. Ceramah hafal skrip. Tiba-tiba habis, cepat 2 minit habis dah. Pi depan cermin. Ustazah kata, Haslin balik nanti, Haslin cuba bercakap bercermin ya. Memang dia lah, labah dia cakap cermin. Aku tengok cermin tu, aku bercakap, cermin tu tak cakap. Aku tengok dia tak cakap. Jadi macam fobia dengan cermin tu. Start yang mana kita berapa sekian. Sampai juri kata apa? Perlu diperingatkan pada peserta, masa 7 minit ya, bukan 2 minit. Kurang ajak betul. Confirm aku kalah. Kerana tidak ada kalimah Rabbi syirah li. Pasal apa? Sebab nak bercakap berdakwah ni biar clear. Nak cakap dakwah biar clear. Sampai peringkat pada kata Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah, iaitu disebutkan tentang kalimah, kamu bila berjumpa dengan Firaun, bercakaplah kepadanya dalam keadaan yang lembut, qaulan layyinan la'allahu apa nama ni, yakhsha. Moga-moga kamu cakap lembut tu, dia akan lembut hati dan juga dapat tazkirah. Sebab tu lembut sini, kalau Facebook tulisan, faham tak? Adab peraturan, haram maki orang dalam TikTok, haram maki orang di dalam Instagram, jangan ikut orang. We have more law dalam agama, jangan ikut nafsu. Tengok Coldplay, mereka hantam Profesor Madya Datuk Lokman Mufti wilayah. Apa tengok 3 hari ni? Kau ingat kau Tuhan ke nak hukum orang? Tuan-tuan, cara saya ialah tak perlu bergaduh. Tarik nama dia, kita blok siap-siap, kita delete. Senang. Sebab apa? Layinan ini nak bagi tahu kita kena berlembut kalau orang tu agak keterlaluan. Sebab wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia tak dengar cakap, blok dia. Kali ni kita remove satu grup. Ya, Jumaat tadi dia duk hantar gamak. Grup ni grup pondok, tapi dia duk hantar gamak-gamak dia dengan artis semua. Saya kata dekat bos presiden tu, UIDP. Saya kata, akhi, ni grup kita ni grup duk cerita peribadi ke? Macam masjid saya di Kuala Selangor pun pelik je saya call admin, enter removekan dia ni. Masjid Andalusia bukan duk cerita kau pergi London, cerita masuk kau pergi makan dekat tepi pantai Sungai Semilang tu. Bukan cerita. Masjid, grup masjid hanya informasi tentang masjid dan hal ehwal jemaah masjid. Betul melaluk tu. Hantar gamak-gamak orang aksiden, kepala putih, perut pecah. Mana boleh ni aib jenazah. Kemudian orang komen, bang, padam bang, ini berita benar betul. Dia lawan balik. Okey, saya macam advisor di belakang lah. Saya tak macam kacau sangat. Termasuk surau saya di Kemuti Bukit Jana, mak saya hantar gamak pungkuk tu. Ayah gamak emoji tu, hak perempuan kulit hitam buat gini pungkuk dia. Yang aku pun buka lelok. Aku ingatkan buah apple ke apa ke. Rupa-rupanya apple betul. Apple 2 warna je, hijau dengan merah. Ini hitam. Kata, astagfirullah, kurang hajat. Saya bagi tahu haji, boleh tak kita remove dah ni? Okey Ustaz, kami ikut. Remove aja. Biar puas hati. Senang. Kaulan lainan bukan mana cakap macam pondan maknya tu, tak. Lain benar hikmah. Kalau orang tu keras dengan kita, pada Quran kata, wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil cakap, Ustaz ingat Ustaz lah, ingat Tuhan. Duk hukum orang tak pakai tutup aurat ni bla bla bla. Kita bercakap atas fakta bukan nauta. Bila dia tak terima salah cakap, hang buang je terus dia. Blok.
Sebab apa? Takut kita jadi bodoh macam dia juga. Wahai para pendakwah, hampa tulis Facebook, hampa tanggung dosa kalau hampa tulis benda pelik-pelik. Tuan-tuan, bayangkan punca kita maki dia, bawah berita tu ada 450 reply duduk dengan dia. Pasal tak? Dia hidden kan? Dia komen ada 470. Semua kutuk dia ni. Contohlah, kutuk saya. Hampa tanggung dosa buta. Tengok hari ni, 2 hari ni, kes Coldplay. Kita kata Coldplay benda tak ada faedah. Tuhan sebut, if you want to be successful in our life, surah Al-Mu'minun bagi tahu, wa anil lagwi mu'ridun. Benar-benar mengarut jauhlah. Kita duduk sekian tengok budak-budak perempuan hak pakai tudung gedik tu nak apa dia buat cari ya. Saya harap orang Singapura 85 salah 85,000 tiket sold out. Lepas tu dia kata apa? Saya baca tadi kat airport tadi, kalaulah benda ni tak apa elok, Tuhan tak jadi dah malam tadi. Subhanallah. Wahai saudara, kamu tak baca ke Nabi kata istidraj? Memang kita buat solat hajat, berdoa tak jadi, tapi Tuhan biarkan ada sebab. Tuan-tuan jangan bangga. Tuan-tuan ingat tak lagi seorang manusia tu, dia ni jantan jadi betina. Yang terkini betina jadi jantan. Dia kata kalau saya amalan saya tak diterima di Tuhan, mesti dia dapat petir. Saya berjaya tau. Saya syukur tau. Saya ni. Tuan-tuan, adik-adik, hampa jangan kongsi share orang macam ni. Haram hampa berfriend dengan dia. Saya bercakap direct. Sebab apa? Takut hampa terpengaruh. Kalau hampa tak berdaya nak lawan dia, tak payah campur tangan. Belok dan didik dia terus terang. Ustaz dakwah belok tak hang. Dia tengok dia buah maki, jangan. Lepas tu saya ambil pendekatan salah bersama juga. Kami buat tak tahu. Contoh di TikTok. Ustaz lah dengan saya buat program Bangladesh. Pasal tak? Di Terengganu saya jadi valley. Kereta. Baik. Pakai kereta mana? Sebab ini. Berapa tu? Juta tu. 45 juta. Permain. Dia panggil aku bang, tak apalah sebab kita niat dah nak berlaku. Dia kata apa? Apa Ustaz ni duk lawak-lawak begini dia bang, tak ada akhlak. La ilaha illallah. Jadi bila saya tengok saya punya, memang saya mewajibkan saya delete dia. Sebab apa? Sebab takut kita jadi geram dengan dia. Jangan bergaduh dengan orang, walau orang tu bergaduh dengan kita. Cara daripada boleh bolak-balik. Sebab wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan sini bukan layan dia, tapi ahsan daripada bergaduh berterusan potong. Walaupun adik-beradik sendiri, adik-beradik saya agak dia berani nak buat dalam WhatsApp. Saya tak tibat dengan adik-beradik. Belah seri saya, belah saya, belah seri, semua seri saya wakil. Tapi bila ada ipak luar hantar pelik, saya pegang, saya cakap ni minta jangan tak ada adab. Ni grup keluarga tu, anak-anak pun ada. Makasih, minta maaf, bahasa minta maaf. Selesai semua kali. Itu cara saya. Lepas tu nak bagi tahu cara beradab lah tu, berpasaran sebab. Tapi jangan maki dia. Bodoh punya ipok, bangang, bengok, jangan. Lepas tu dia beradik kena santau, dia beradik itu punca dia. Kan? Dan mama mulut-mulut macam ni doang ni. Jangan tahu. Orang geram dah harap santau dia ni kan. Dia उसके दिल के अंदर बहुत खराब हो गया. दिल तो पागल है. Pasal apa? Sebab ni jiwa manusia kita tak tahu. Lepas tu belajar menghormati hak orang yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Betul atau tidak? Dia buat lari-lari. Mampu fikir dia? Nuduk kau. Hoi. Yang pelik suara dia tak lari. Tuan-tuan. Ni. Kayu nak mampu. Kereta ada 12 biji. Rumah dia berpi dekat Pak Sidu sepanjang Baturan Noh. Bini kat tu. Bukan dia takut, bini tu menakutkan. Sama lah saya pun. Bila saya tak mampu dengan tuan. Ni cerita bukan benda. Lepas tu kata kat orang, cakap dekat Tok bernama ni, hadap lah Tok Nal, Qpek apa benda.
Dia lebih kurang je. Tapi kena gurau, kena faham. Apa kadang-kadang bini pun tak faham juga. Oh, bukan main balik rumah dia katuk lelaki dia. Amboi, seronok lah. Taklah tak melawak macam tu lah. Tidak lah. Itu duk nampak dia Datuk tu duduk kat luar siram kok bunga 2 pagi. Jiran kata, Datuk, ai. Apa hal itu seram? Panas siang, panas pokok jadi mati. Tu siang pagi. Rupanya kunci kena tukar. Lepas tu nak tidur dalam kereta, tepuk-tepuk kosen, orang tua pula keluar. Ai, apa tu cari apa dalam kereta? Cari handphone hilang nama nak. Punya macam tu. Ada orang kat Selangor macam tu. Bukan Datuk asli, Datuk lain. Tuan-tuan, asal nak beritahu dalam bahasa mudahnya, dalam hidup kita ni sebelum bohong, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Orang yang terjerumus dia panggil al-mutajawizuna an hududillah. Orang yang melampaui hak-hak Tuhan tak bagi, dia pergi buat yang bagi tak buat, memang falahum azabun alim. Kalau akhirat Tuhan kata mereka akan dapat azab yang amat pedih. Kalau dunia dapat porak-poranda dalam masyarakat. Itu antara insya-Allah secara overall contoh kita kena ada adab dan peraturan. Jadi caralah kemah lebih kurang Ustaz nampak Firdaus bagi selang balik benda yang tak betul, kita nasihat dia tak terima, kita keluar ataupun dia dikeluarkan. Dalam bahasa mudah, qaulan layyinan. Kalau Allah pesan dekat Harun, Nabi Harun dan Nabi Musa, apa dia? Jumpa Firaun jangan kasar dengan dia. Dia zalim kan? Tapi sampai teruk tu Tuhan kata. Dia tak macam bapak Yahudi tu. Pak Yahudi Tuhan kasar sungguh. Ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladhdallin an-nasara. Dalam ayat suratul Maidah ayat 60. Apa nama ni? Wa ghadiba alaihim. Kemudian wa la'anahum wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Ayat yang paling kasar bila Tuhan sebut kami laknatkan mereka, kami murka mereka, kata Al-Quran surah Al-Maidah, dan kami jadikan mereka beruk-beruk dan babi-babi. Itulah Yahudi pada hari ini. Maka boleh tak kata Yahudi laknatullah? Boleh. Nak sebut babi beruk tu lagi berat, tapi Tuhan tak rasa berat. Sebab memang mereka sifat macam babi dan beruk. Tak percaya kalau saya bohong, refer surah Al-Maidah ayat 60 dan ayat 77 tentang waladdallin, siapa yang sesat. Wallahu alam. Kembali Ustaz Firdaus. Baik, alhamdulillah. Puan mukadimah. Boleh tak berada? Tetapi semua poin-poin yang padu-padu, poin-poin yang padat, yang sangat penting untuk kita semua dan bertepatan dengan khutbah hari ini di Kedah. Tajuk hari ini di Kedah. Di antara 3 benda yang sangat kritikal dalam masyarakat kita, yang pertamanya adalah berkaitan dengan ekonomi, yang keduanya adalah perpaduan, dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan kefahaman itu sendiri. Yang inilah yang memecah belahkan di antara kita semua. Sebab kita suka berkelahi. Orang Melayu kita suka berkelahi. Macam mana ekonomi kita nak bangun, baru nak menega sikit, baru nak maju sikit apa semua, tunggang agama saya. Kan, ustaz-ustaz kan boleh kaya, dia kena naik kereta hak bunyi gitu. Kan, kalau dia kata dia naik motor hak yang tak ada tungkat, kena sanak dekat pokoknya. Kan, dia kena naik terus. Kereta pun bunyi tu kakak geram mana lagi tukang. Kan, dia tak boleh lagu tu, tak boleh tengok orang maju sikit, tapi dia sembang ada orang Islam kena kaya, orang Islam kena maju, ekonomi kita kena pegang. Lepas tu hak nak maju sikit apa semua dia dengki. Kan? Kemudian berkaitan dengan apa? Perpaduan. Kita suka bergaduh. Ni dalam tu ada ni 7 tak amai lah 700 lebih. Berkelahi dalam ni. Hak seorang kata madat. Ni kat mana ni? Kat madat. Kata bukan madat ni dekat Masjid Abu Syurah. Hak orang kata bukan. Ni Masjid Andalusia berkelahi. Tak habis. Astagfirullah. Nama ni dekat Masjid Andalusia Laguna Merbuk. Walaupun Merbuk bukan dekat Merbuk. Dekat Sungai Petani. Lain. Cuma belakang tu dia ada Sungai Merbuk. Itu. Laguna dulu tak guna. Tarik balik Muhammad, tarik balik. Yang berhormat amaran takhir, juga saya akan keluar gambar daripada Dewan. Dan 6 kali yang berhormat sebut. Speaker tak speaker? Baik. Berkaitan dengan perpaduan, kan? Kefahaman. Kita nak kena ada fahaman. Semua orang dia ada prinsip masing-masing, ada kefahaman masing-masing, kan? Sebab itulah kita ada pilihan raya, betul tak? Nak kena pilih masing-masing ada prinsip. Kita nak sambut boleh? Ya. InsyaAllah
Apa punca dia jenis ni? Apa punca dia? Punca kenapa kita ni kira ringan ni. InsyaAllah. Mungkin apa punca dia? Kita Kita- buat khutbah Jumaat tu. Kita cari perbezaan. Itu sebagai tu. Cuba cari persamaan. Ya. Kita banyak persamaan, Ustaz. Persamaan macam mana? Kita agama yang satu, Islam. Islam. Kita bangsa yang satu, Melayu. Betul. Kiblat yang satu. Quran yang satu. Nabi yang satu. Bini Tapi satu. dia cari perbezaan. Bini yang satu. Yang itu minta yang berhormat tolong bincang balik. Silakan yang berhormat. Siapa dia soalan ni? Okey. Sebab betul saya setuju tuan. Sebab ini masalah kita. Sebab masyarakat suka cari perbezaan. Allah seru kita dengan pokok kafir pun tentang kalimatin sawa. Kalimah yang boleh menyamakan kita dengan orang. Mungkin bicara bukan akidah tapi akhlak. Orang kafir kadang-kadang lebih baik daripada orang Melayu. Maksud dia buat bantuan, contoh dia lebih banyak. Maka kita cari orang sini untuk buat kebaikan dengan dia. Dia doa untuk dia. Kita kadang-kadang tak pernah doa pun untuk dia orang. Contoh apa jadi kat Yahudi yang Palestin. Bila disebarkan Quran terjemahan bahasa Inggeris, subhanallah tau. If you know about Yahudi Jews, you baca Quran ni. Ramai mereka yang dapat kitab tu semua berubah dan kebanyakan mereka masuk Islam. Sebab apa? Sebab kami tak heran kalau diorang boleh bom hospital 500 orang mati. We don't care. Maksud don't care ni, caring ni maksud bukan kata mampu biar orang Palestin, orang Melayu, tak. Maksud dia kami tak heran. Sebab kalau mereka boleh bunuh Nabi Rasul mereka di kalangan Bani Israel sendiri pun, apa kisah dekat orang Melayu. Itu maksud dia. Akhirnya dia orang belajar ayat dia lah. Ayat tentang babi, anjing, babi dengan beruk tadi. Kemudian Allah sebut surah An-Nisa ayat 40 tak ingat dah. Allah kata kalau puak-puak Yahudi ni dia berikan kuasa dan pemerintahan, sedikit pun tidak mendatangkan kebaikan pada orang lain. Betul? Dalam kitab Talmud sebut apa dia? Beza antara manusia dan binatang ialah manusia tu adalah Yahudi, binatang tu kita. Itu kitab Talmud. Baik, kalau kaji, belajar, adik-adik belajar elok-elok, adik tak heran. Sebab apa? Saya kata bila nak berhenti, bila nak tenang, bila nak menang. Saya kata menang datang apa? Orang Palestin dah menang dah. Hari ni start pukul 1 tadi, mereka buat kena jatah. Sebab apa? Tak boleh buat apa dah. Tonton tengok. Memanglah laki mati, bini teriak. Mana ada laki mati, bini gelak. Anak mati, mak teriak. Mana dia gelak. Tapi hari tu je teriak. Besok ada apa dia? Alhamdulillahilladzi ja'ala ailatana minasyuhada. Terima kasih Tuhan sebab jadikan keluarga kami keluarga syahid. Subhanallah. So dalam bab-bab ni betul bincang kerana apa? 3 tajuk dalam khutbah ni. Kerana kita suka cari perbezaan menyebabkan kita berpecah dan bergaduh sama-sama kita. So insya-Allah mungkin balik kepada Ustaz Kedir nak tanya apa ataupun nak kesimpulan pun silakan. Wallahu alam. Baik, kita dah padu sangat dah, banyak sangat dah. Dan perkongsian yang kita dapat pada malam ini sampai TikTok saya kena blok. Kena. Berapa lama? Seminggu. Kan boleh sebut pelik-pelik. Oh. Oh, blok pun. Woi! Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tuan-tuan tengok dia orang bersatu, kita sebut nama dia pun ada blok. Datuk Haji Muhammad Asri hujung bulan 10 yang lepas kami ada program labu saham yang direstui oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Agung kita di bawah Yayasan Sultan Abdullah. Malam besok tu kami bentang sehari 1000 orang lebih kurang di Hotel Grand Makmur, Darul Makmur di Pahang. Malam tu saya dengan Datuk Polo saya. Besok pun sama juga buat program di Parlimen Ketua Menteri Sabah hari Ahad ni untuk bentang labu saham juga bursa saya yang sah ni. Malam tu kami di Masjid Tengku Parlimen Perang. Saya pun tak terperasan. Sebut sikit je. Datuk kena blok seminggu. Saya minta maaf lah kat Ustaz Kedir Ferabit sebab mungkin anda punya punca tadi sebab kita kadang-kadang itu saya kata tadi. Ya. Sebab orang kita tulis apa? Isra apa tu? Tulis huruf I apa? Hell kan? Ataupun Z ni tulis Z macam mayonnaise sendiri gitu. Mayonnaise tu dalam terkedarah bukan natang tu. Tapi terpaksa tu dia kenapa takut nak blok termasuk saya.
Kami tiap-tiap malam 4 tahun dah buat live dalam Facebook. Nasihat dan menganjur, bukan kita takut, tapi rugi kalau dia sekat. Facebook lagi lama. Yang TikTok seminggu je. Tak apalah. So kuranglah pendapatan, ya, apa nama. Ini semua dia punya punca. Sampul malam ni pergi tengok. Campur tarik korang yang pengusi. Baik, tak apa, tak ada masalah. Jangan blok terus ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang Allah SWT, insya-Allah hari kita kami tak buat rumusan terus boleh kau. Sebab kita pun dah panjang. Apa yang boleh insya-Allah. Baik. Cara ringkasnya insya-Allah Ustaz, rumusan untuk forum kita pada malam ni, mungkin nasihat dan juga yang boleh berkongsi dengan kita semua insya-Allah pada malam ini, silakan Ustaz. Kalau kita tengok video yang hantar kat kita tentang kejadian berlaku di Palestin. Semalam saya di Terengganu 2 malam, saya kata Terengganu dihujani dengan air. Tapi di Palestin, di Gaza especially, dihujani dengan peluru dan bom. Dan pok-pok beruk dan babi ni, mereka ni bersifat bacul, dayus. Mereka tak berani face to face lawan tembak. Mereka pakai sniper, sharpshooter dia orang. Yang paling diperjahanamkan ialah waktu subuh, time ibu dan isteri tidur. Tuan-tuan kena ingat, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pernah berdoa untuk Syam. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah Syam. Syam ni ada 4 yang terkenal: Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Tapi kena ingat, seorang sahabat Nabi Zaid, dia kata ketika kami, di hadis Ahmad, ketika kami menulis Al-Quran dekat pelepah ke rumah, tiba-tiba Nabi bercakap dengan kami, Tuba li Syam, Tuba li Syam, Tuba li Syam. Untung orang Syam, untung orang Syam, untung orang Syam. Dan kami tanya Nabi, apa yang untungnya? Sebab negara lain tak macam Syam. Malaikat sentiasa mengembangkan sayap ke atas negara Syam sampai kiamat. Tuan-tuan jangan heran saya sebut tadi dah. Yahudi yang bersifat mal'un dan maghdub, yang bersifat binatang, Allah gelap babi dan beruk. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam bab-bab ini, tuan-tuan takkan tak dengar hadis Nabi. Hadis Bukhari sebut, bila orang tanya saya, di Pakistan kami diajar dengan 2 benda. Satu Yahudi, satu pok. Tak sebut benda tu. Cerita lain pula. Saya tanamlah jiwa saya. Dia orang bunuh orang Kashmir, anak-anak gadis 200 orang, mereka raga dan pelajar, mereka tutup sekolah, mereka ambil tayar, mereka bakar hidup. Lepas tu terbit lagu Khuni syahidan Renggalaya Fatah ke percam Lihiraya Jagu subuh hui Rusi nibazi hari hai Hindi pe larza tari hai Ab Kashmir ke bari hai Jagu subuh hui. Saya bernasyid di hadapan hampir 30,000 orang. Kesatuan Pelajar Islam Pakistan, tuan rumah di Karachi. Saya diajak oleh Parti Islam Pakistan, Jamiat Islamiyah di Pakistan, mewakili orang yang bukan bahasa Urdu untuk bernasyid dalam bahasa Urdu dan juga Arab. Dan kami dipilih bersama sahabat-sahabat kami daripada Mahat Tarbiyah Dalam, Batul Hikmah, dan saya bernasyid depan orang. Dan nasyid ni ceritakan tentang lama dah. Bayangkan saya menasyid pada tahun 1990-an. Ni dah 2023 dah. Dan saya buat cucu nak masuk 3 orang. Jadi dia kata Rusi ni bazi hari hai
Waktu itu Afghan masih dikuasai oleh Rusia, dan dia kata Masjid Aqsa sedang menangis. Bekashami ke ruti hai, maksud dia Kashmir, jangan kamu lupakan dia. Dia ada relate Kashmir dengan Palestin. Jadi nak beritahu kepada kita, benda ni orang kata bila nak selesai masalah. Tuan-tuan ingat Nabi kata apa? Akhir nanti kiamat, la taqumu sa'ah, takkan datang kiamat sehingga orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Tuan-tuan kena pegang, tuan-tuan yakin. Nadir An-Nuri, ustaz kita Nadir An-Nuri sanggup tinggalkan negara Malaysia dan berkahwin dengan ibu tunggal di sana, dapat anak dia mari tinggi pada dia lagi. Tuan-tuan, sanggup korban. Dia tu bukan budak bodoh, tuan-tuan. Dia budak educated, bapa ada profesor, Dr. Kamurul Zaman UAE punya lecturer. Tapi ayah dia reda restu sebab kerana Islam. Tuan-tuan tengok hujan ni, peluru dan bom. Tiba-tiba tuan-tuan orang bawa tabung, bawa kelongsong, bawa bekas derma. Tuan-tuan boleh tergamak, tuan-tuan tak bagi duit walau RM1. Memang teruk kita, tuan-tuan. Kesian datang apa macam ni. Betul budak-budak tadi pula malu laju, pula tu hilang dah. Tuan-tuan, siapa yang tak bagi malam ini, tuan-tuan cuba rasa satu kerugian, tuan-tuan. Apa tanda solidariti kita? Nak harap doa, haram tak doa. Duit kita lah sebagai wakil kita di sana. Dan Nadir An-Nuri orang yang aman, diberi amanah dan dipercayai. InsyaAllah. Macam mana akan bergaduh tentang kes duit yang dia tunjuk audit dia. Berapa dia ambil upah untuk orang Palestin buat kerja dengan dia. Tak berbaloi, tuan-tuan. Dan ramai di kalangan pekerja dia, bini dia orang, anak dia orang mati. Tiba-tiba tuan-tuan kita nak derma, tuan-tuan. Punya kedekupian. Bagi lebih kurang ada dalam paket. Makcik-makcik Syubah Azam tengok emas apa banyak, apa pakai berpol sereluk dulu. Amboi kasar cakap. Tak, tuan-tuan bukan suruh bagi emas tu tak, maksud dia pegang cagar emas. Saya teringat salah kiri, berapa salah kat 47,000 salah. Kita bagi, ada orang bagi kat kita duit. 36,000. Makcik tu mah bagi satu kelongsong emas. Ni ada duit atau belaka, duit lelaki saya bagi saya emas. Kalau fikir balik, dia ni fikir ambil ya. Seorang pengetua sekolah bawa 250,000 duit gratuiti cikgu dia. Dekat mana? Masjid Bandar Tasik Suma, Datuk Nan, yang mana pengurusi dia ialah pensyarah kanan Ketua Jabatan Quran Profesor Dr. Najib Abdul Kadir, orang Kelantan. Dia Nazim Majid. Dia orang Pinang, saya jadi duta, saya tolak, saya kata saya tak boleh nak komit. Dia melantik Ustaz Syed Noor Hisham. Saya ingat lagi 250,000 dia bawa duit dia, duit yang memang kerajaan bagi dia, bantu cikgu tu. Dia kata tak rasa apa. Tak apalah, kata Dok Prof, yang penting separuh tu suami saya arwah, separuh saya punya. Ini pasti tak sahabat. Patutnya bulan 10, 11, 12 ni kita mula canang. Sebulan 100 ringgit pun nak potong, nak bagi dekat Palestin. Ni contoh. Patut tuan-tuan tahu dah, orang kata bila nak menang, bila mata Nasrullah ala Palestiniyin, bila Tuhan nak tolong, Tuhan tolong lama dah. Sejak kita belum beranak lagi, 1948 until tonight, 2023. Apa jadi? Mati teriak hari ni, besok dia angkat tangan seronok, takbir. Betul apa? Alhamdulillah, laki aku tak jadikan dia syahid. Lepas tu Palestin bukan duduk di Malaysia, Palestin di sana. Lepas tu Nabi kata dunia dia berkat. Imam At-Tabari terjemah dalam Subhanalladzi asra bi 'abdi itu, al-barakna tu apa dia? Berkat segala tempat. Kalau pokok naik dia terbaik, apa menatang duduk sana tempat yang terbaik, sebab itu di antara tempat pada mahsyar. Disebut dalam hadis. Itu kita pertahan sangat. Nak sebut pada kita bagaimana keadaan dia. Lepas tu lagi sebut orang Islam kiamat tak akan mari, pegang elok i'tiqad ni akidah. Orang Yahudi tak akan hidup apabila kiamat tu mari, maksud dia orang Islam bunuh dia orang.
walau mereka lari hatta yakhtabi'a wara'al hajari wasyajar, walau mereka sembunyi di belakang pokok dan batu. Faqalat al-hajar wasyajar, kata batu dan juga pokok, wahai orang-orang Islam, Yahudi di belakang aku, ta'al faqtulhu, mari sini bunuh mereka, illa syajar al-arqad fa innaha min syajar Yahud, kecuali pokok arqad. Tuan-tuan, sebab dia kata bila Tuhan nak tolong mereka, tuan-tuan, sejak tahun 48 kepala Tuhan. Kenapa? Ketenangan. Ketenangan, tuan-tuan. Kalau kita, tuan-tuan, kita nasihat Coldplay pun tak dengar. Saya memang minat muzik-muzik ni, benda yang nampak membawa lambang kepada LGBT dan sebagainya. Buat apa kita terima, tuan-tuan? Kata Tok Anam pun suka juga, tapi nak buat macam because we have no power, no more power. Ini masalah kita pada hari ini. Kita hanya Tok Anam kadang-kadang adik-beradik tak semayang, nak tegur pun takut. Kita adik-beradik kita tak tutup aurat, nak tegur pun tak berani. Kenapa? Sebab kuasa hilang. Naik kereta sekali pergi Kuala Lumpur, 5 orang, 2 yang semayang, 3 tak semayang. Kita nanya, mayang lah, kita buat semayang. Tak berani. Nak jadi orang Palestin, tak maaf lah, kita harap duit kita aja boleh bagi. Maksud saya cakap, tambah saya pula dengan tulang besi dia belakang besi, ada skru 6, hantar-hantar tanah, patah besi tu dengan kaki mati terus. Yahudi gelak je. Dia ni datang buat apa ya? Keluar Naruto Shippuden lepas tu. Orang macam ini kita tak heran dengan dia, belakang pun ada besi. Betul cakap awak, kata tuan-tuan. Nak bagi tahu pada kita macam mana hari ini. Saya ulang balik, tuan-tuan, siapa yang tak bagi RM1 walau sikit RM1, tuan-tuan, tuan-tuan jangan menyesal, tuan-tuan. Tuan-tuan keluar Laguna ni mati kena langgak salat, na'udzubillah. Waktu tu apa nama tu? Laula akhartani ila ajalil qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Tuhan, boleh tak kamu lewatkan kematianku? Aku nak derma, aku nak suka, nak jadi orang baik. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tak adalah. Bagilah tuan-tuan, insya-Allah abang-abang yang kerja kerajaan bermajikan niat sebulan ni, sebulan 10, sebulan 12 sampai selesai RM50 potong. Tuan, ma naqasa malu 'abdin fi sadaqah. Jangan risau. Tuan, sepujung ni nak bagi tahu, dalam hidup kita nak buat menatang apa, mesti ada ilmu dan ketersaan. Tuan tengok tadi Datuk Mak Asri antara penyumbang RM5,000 pada tuan-tuan. Ni tuan dia, pemilik, dan dia juga guru saham saya. Tuan-tuan, saya duk geram report dengan polis. Polis kata nak buat macam mana, tak boleh buat apa dah. Saya Datuk beratus kali dah buat report kerana muka kami, muka Ustaz Firdaus, muka Ustaz Allah, muka-muka Samsing ni, tuan-tuan sekalian, muka yang berhormat, muka MB, muka Datuk Zulkifli Bakri, muka mufti-mufti, masuk Facebook, anda labo 300 dapat 7,000. Bodohnya orang kita, minta macam kasar betapa bodoh, termasuk yang pakai lebay ni. Bilal masjid di sebuah negeri di Malaysia kontak saya, Ustaz, macam mana pelaburan saya itu? Berapa masuk? 7,000. Saya kata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Ustaz? Jangan main-main Ustaz. Duit saya tu duit KLP saya berkelaikan kedua. Saya ulang balik, inna lillahi. Saya kata Bilal, kalau saya kata Bilal ni bodoh, Bilal marah. Kalau pelaburan 300 dapat 7,000 itu kan namakan judi. Allah. Sahabat saya tu Datuk di Sabah, 27,000. Lepas lambu buka saya tengok muka Ustaz ada situ, waktu sebab tu saya patut situ. Tuan-tuan, maka saya bincang dengan Datuk, beginilah,
Saya pergi mana-mana, insya-Allah Datuk dia rajin. Datuk ni dia dahagakan ilmu. Dia alim bab saham. Tapi dia suka ikut, tak bukan saya seorang je, ramai ustaz dia ikut. Saya kata gini, Datuk, bila saya pergi Datuk ikut, kita buat program seminar saham. Dan alhamdulillah hari Ahad ni kita buat di hadapan timbalan menteri, ketua menteri Sabah, iaitu pada hari Ahad di Raya Hotel. Itu besok. Insya-Allah nak terang, nak bagi faham yang saham ni tak ada main call-call. Saham ni tak masuk dalam Telegram. Ni tolong dengar elok-elok orang-orang jemaah masjid Laguna. Saham tak ada pakai TikTok, saham tak ada pakai Facebook. Soalan pertama dia silent killer, apa nama dia? Killer yang paling besar pada tanya dia, ni kena buka akaun CDS tak? CDS pun tak tahu menatang apa, teruk orang kita ni. CDS akaun kena buka dengan mana-mana bank, Maybank, RHB, whatever lah. Dia kata tak ada, pembohong. Tapi tak boleh jadi kat Datuk Azri. Kita nak turun sebab tu Datuk, alhamdulillah tuan-tuan, dia sumbang 5,000, bukan dia tu kaya tidak. Tapi dia tahu ini prinsip kita dapat, kita kena bagi. Dia main banyak lagi. Main macam mana, jangan tanyalah, bukan untuk duit, bukan kebahagiaan, keberkatan dan sebagainya. Dan insya-Allah satu hari bulan ni, wahai anak-anak muda, orang-orang tengah petani, di Puris Hotel jam 8.30 sampai pukul 12, kami berada di sana untuk cerita tentang saham supaya anda seronok dengar, dapatkan ilmu. Anak-anak muda, saya cabar you all. Dah apabila kata kalau aku dapat duit, kalau aku dapat labu, kalau aku kaya, insya-Allah aku nak jadi penderma yang paling hebat, bayar zakat, bawa keluarga aku pergi haji, pergi umrah. Itu the big why. First sampai 10. Bukan nombor 1 nak pergi Amerika, nak pergi, tak payah. Team building kita buat salah, bagi ni A4, suruh tulis big why. Oh dapat, kalau kaya nak pergi ni, bawah kali pergi haji nombor 10. Batu bangsa kita paling lewat pergi haji. Oh saya nak pergi umrah, nak pergi haji senang lagi, nak pergi. Dah lah tarikh pergi haji tahun 2070. Dia jadi mumia tu dah. Migration berscan muka jari pun nampak tulang lagi tak ada. Pi lah masa ada. Ada rezeki pergi. Betul tuan-tuan. Kawan-kawan tempat anak, dia pergi tahun 2027 baru meninggal baru ni. Tapi dia dan pergi umrah. Sebab ilmu macam-macam salah sebut tadi lah. Sebab tu dalam bab-bab saham insya-Allah, mai satu hari bulan ni, satu hari bulan saya jumpa orang korporat yang simpan duit dalam bank 10 juta. Bila saya cerita dekat dia, saya pun bukan hebat mana. Anak saya tolong saya, bantu saya. Saya tak ada nak tengok benda ni. Saya hantar anak saya biar dia cerdik benda ni. Ini ilmu tuan-tuan. Di Malaysia ni baru hampir 4% saja dibangun saham, pelaburan saham besar, bukan lain, syariah. Tuan-tuan, orang kita tak support. Datuk buat dekat Johor, yang datang semuanya bahasa lain. Kan? Kripto, tokenas, kripto, sahabat kita Wan Asfar. Melayu ada 6 orang, popok Cina mai kat dia 30 orang. Datuk sewa pergi ke Puris bukannya murah, tapi ni Datuk kita buat. Insya-Allah. Ya, walaupun katalah peluang lebih, tapi ingat Datuk, yang hak belakang mai kita tak nampak. Jadi insya-Allah tuan-tuan, buatlah terbaik. Siapa yang sini berminat, layarilah insya-Allah. Kita dah ada flyer ni ada di belakang mana, wallahu alam. Tuan-tuan buatlah dalam bab ni, sokonglah support. Ini bukan produk Datuk bukan produk AA tolong menterjemahkan supaya masyarakat faham tentang dunia investment. Ni anak-anak muda ni belajar insya-Allah. Tuan-tuan, so insya-Allah itulah lebih kurang Ustaz Firdaus nak bagi tahu. Sebab apa tuan-tuan, kita susah nak bantu orang sebab kita rasa kita sentiasa susah. Maka kita akan susahlah sampai hidup disusahkan oleh Allah. Ulang balik, kita susah nak bagi bantuan kat orang sebab kita rasa hidup kita susah. Sebab itu kita sentiasa disusahkan oleh Allah. Kenapa? Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi falyunfiq mimma atahu Allah. Surah At-Talaq refer balik. Tuhan kata bagilah apa yang kamu ada. Yang tak ada tu bagilah apa yang dia rasa dia ada. Tuan-tuan, insya-Allah do for the best, buat yang terbaik, but don't feel the best. Jangan perasan kita orang yang paling baik. Termasuk saya, wallahi termasuk saya. Jauhi sombong, ego, rasa hebat dengan pangkat jawatan dan kuasa kita ada.
sebab benda tu hanya kesementaraan sahaja. Suara saya pun seselak hari bulan Tuhan tarik pada muka engkau. Orang kata, tapi tolong Haslin, jangan sombong dengan kelebihan Tuhan bagi. Sama tak betul, jangan sombong dan kelincah Tuhan bagi. Sama seolah kredit, semua sekali. Betul atau tidak? Kekuatan kita ini insya-Allah boleh akan jadi lebih kuat kalau kita ada kesatuan. Insya-Allah kita boleh menang dengan siapa-siapa sekalipun. Tetapi kekuatan kita tidak boleh rasa boleh kuat tanpa kesepaduan. Tuan-tuan, seorang tak boleh buat apa tuan. Kita kena ramai macam ni. So terima kasih banyak pada malam ini. Dan ramai tengok sahabat jual sini minyak zaitun semua. Saya pun ada produk sebenarnya, sabun Easy Fast. Dia adik-beradik apa? Dozi. Easy Fast ni adik dia Fazliana. Yang Dozi tu Datuk Syukri. Semua orang sip. Tapi depa ni buat produk Easy Fast. 5 dalam 1. Tak payah beli perfume wangi dah, semua dalam tu. Tengok cari kat mana. Saya pun tak pergi tengok taman dia berduduk. Depa menego tuan-tuan, depa bayar zakat tuan-tuan. Boleh lawan orang buat produk 29 kilo, dia berbuh satu tong 5 kilo. Yang besar 10 kilo. Wangi tuan-tuan saya pakai dah tak pakai. Kenapa? Sebab dia orang lantik saya jadi macam speaker. Tapi perangai orang kita Ustaz lah, dia suruh kita kena sedap tak sedap. Tapi haram tak bagi. Saya kata nak boleh. Mai aku try sebulan, buat mai 15 tong kat aku. Saya pakai memang amazing Datuk. Tok Nan, tak payah Tok Nan pergi carilah bagilah kat bini sebotol. Kan contoh dia. Memang wangi. Sumpahnya dalam negara jangan sumpah tak beda, tak boleh sumpah. Wallahi mai tuan-tuan dia merabuk ni, Masjid Busra. Nasi Arab sedap. Jangan. Dia haram bersumpah dalam bab negara ni. Tobat. Tobat sedap kan. Tobat sedap. Kalau makan dia bertobat dah, tak pergi dah. Ya, contoh gurau So dalam bab ni bantulah minyak zaitun, apa lagi minyak Fatimah, apa lagi minyak gut-gut kan. Semua ada. Bakat beli huruk mana betul. Insya-Allah lerah pinggang, esok jalan hak lumpuh jalan elok kaki dia. Kan? Yang tak beranak mengandung, kan? Tapi kalau dah tak ada lelaki nak mengandung macam mana? Ada juga belaka cara insya-Allah. Bantulah dan saya yakin mereka ni usahawan yang bayar zakat. Dan Masjid Laguna subhanallah. Yang makmur cantik kenapa? Sebab AJK sekepala hutaqin. Masjid ni cantik, bagus, berjaya, sukses sebab AJK dia sekepala hutaqin. Faham tak? Kepala otak. Maksud dia kalau mereka duk bergaduh, Tok Nan gaduh dengan Haji Din dan sebagainya, bergaduh dengan sekian, takkan boleh buat pada malam ni. Percayalah. Samalah ni orang tua ni. Tuan-tuan, dia cari kawan, dia cari sahabat bla bla, alhamdulillah boleh bina masjid, boleh bina paksi. Bukannya duit dia pun, duit kita semua. Tapi kenapa? Sebab kesatuan, kesepaduan. Samalah ni pun. Tuan-tuan, sukses tuan-tuan. Percayalah. Kalau Yahudi TikTok, dia boleh sebut bangsa dia aja, dia boleh. Kita punya akaun, apa maksud dia? Tok Nan pergi mana-mana lepas tu Tok Nan duduk ada. Lepas tu Nadia Nuri, dia tak tertai besok pergi mana. Sebab ada ejen dia orang. Dah ditangkap dah sepasang babong ni. Pakai tudung yang elok lah. Tuan-tuan, dan saya pernah berhadapan dengan Datuk geng-geng bekas Illuminati. Ya. Tapi dia pakar tuan-tuan. Orang muda baru 40-an tak ambil lagi. Tapi dia antara kelab Illuminati wakil di Malaysia. Tapi dia dah bertaubat alhamdulillah. Dan dia telah murtad dan dia masuk Islam balik di tangan Datuk Harundin sebelum Datuk Harundin meninggal dekat San Francisco pada beberapa tahun yang lalu. Depan dia tanya, "Where is your God?" Mana Tuhan? Ni dia catat kat kami dengan Datuk. 4-5 jam Datuk daripada pukul 11 sampai 3 petang. Ingat boring, rupanya tak cukup masa. Kami berhenti kerana nak naik jet ski group. Subhanallah tuan-tuan. Di Malaysia ni semua ada tuan-tuan. Hati-hatilah hidup. Tapi kalau pegang dengan Tuhan, pegang dengan Al-Quran, insya-Allah tuan, selamat insya-Allah. Wallahu alam. Mohon maaf ada kalimah-kalimah yang dikatakan oleh pihak itu berkebetulan semata-mata, tidak ada yang mati. Sama-sama terasa pada muka. Tujulah, kan? So insya-Allah akhir kata pucuk paku, ubi kayu. Thank you. I love you. Wallahu alam. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hazli Barina dan juga kepada Ustaz Abdullah Khairi. Maka tamatlah pusingan kita pada malam ini. Tapi sebelum itu macam saya janjikan kepada tuan-tuan, tahniah saya ucapkan kepada yang hadir pada malam ini. Berapa agak-agak? Tak tahu. Yang duk marah dengan budak-budak tu. Dia berkutip awal kot. Kena berkutip awal? Tadi lepas Taji jawab pada awal. Lepas maghrib tadi.
Tahniah kita ucapkan kepada Laguna Mabuk. Okey, orang Laguna Mabuk. Umum. Alhamdulillah. Kutipan malam ini. Alhamdulillah. 10.215 ringgit 80 sen. Takbir. Allahu Akbar. Siapa lapan kupang? Angkat kan? Alah aku faham tak apa. Jangan malu, lapan kupang pun duit kita. Sampai dan pasti ada nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ucapkan dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan dan kebajikan dan pencen untuk kita dalam lubang kupang nanti insya-Allah.